A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 146. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Asalnya ayat 144 kan? Ayat 144 dan 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maksudnya dia berkata, iaitu Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau dibanding dengan manusia yang lain dengan risalahku dan juga dengan percakapanku kepada engkau. Maka ambillah ia, pegahlah ia apa yang aku telah berikan kepada engkau, dan jadilah engkau daripada orang-orang yang bersyukur. Pengajarannya pertama, para rasul dan para nabi adalah manusia yang terpilih. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasul yang terakhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yang kedua, apabila Allah hendak memilih dan mengutamakan manusia daripada yang lain, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu, khususnya ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan sebaliknya, sesiapa yang Allah nak menghinanya, maka Allah jauhkannya daripada ilmu. Yang ketiga, antara nikmat yang terbesar yang diberi oleh Allah kepada manusia dan wajib disyukurinya ialah
nikmat ilmu. Dan mensyukuri nikmat ilmu ialah dengan beramal dan menyebarkannya. Yang kelima. Yang keempat, sesiapa yang tidak beramal dengan ilmunya dan tidak menyebarkannya, dia telah kufur dengan nikmat ilmu. Okey, ayat 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhuzha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Maksudnya, dan kami telah catatkan baginya, iaitu bagi Nabi Musa, fil alwah, dari setiap sesuatu yang berupa peringatan dan penjelasan bagi setiap sesuatu. Maka ambillah ia dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, dan suruhlah kaum engkau mengambil dengan sebaik-baiknya. Aku akan tunjukkan kepada kamu azab yang menimpa orang-orang yang fasik. Pengajarannya, pertama, semua kitab-kitab Allah mengandungi peringatan kepada manusia dan penjelasan terhadap apa sahaja yang diperlukan dalam kehidupannya. Yang kedua, wajib setiap mereka yang mengaku beriman, wajib ke atas setiap mereka yang mengaku beriman mengambil pengajaran-pengajaran daripada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya dengan bersungguh-sungguh. Dari segi kefahamannya, amalannya, dan juga bersungguh-sungguh dalam menyampaikannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang beriman akan sentiasa memilih dan melakukan yang terbaik
untuk dirinya dan agamanya. Yang keempat, sesiapa yang mengambil agama main-main atau sambil lewa, maka dia sebenarnya sedang mempermainkan agamanya. Yang keberapa? Yang kelima, sesiapa yang mempermain-mainkan agamanya atau menolaknya, maka dia sedang menempah azab Allah sebagaimana kaum-kaum dahulu ditimpa kepada mereka azab Allah. Okey, habis ha? Saya nak baca sikit apa yang disebut oleh Syekh Al-Maraghi rahimahullah, iaitu pemilik tafsir Al-Maraghi berkenaan dengan ayat 145. Dia kata, inna syari'ata yajibu an tatalaqqa bi'azimatin wa jiddin litanfizi ma biha min al-islahi wa takwinin li ummatin takwinan jadidan. Maksudnya, sesungguhnya syariat ini wajib diterima dengan penuh keazaman dan kesungguhan untuk melaksanakannya dengan tujuan untuk membaiki dan membentuk satu masyarakat dan umat yang baru yang benar-benar berakhlak mulia sebagaimana akhlak Al-Quran. Dan seterusnya katanya, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sejak turun Al-Quran hari pertama, Rasulullah dah tidak ada unsur-unsur bermain-main atau membuang masa. Rasulullah baca, sampaikan kepada sahabat dengan sungguh-sungguh dan sampaikan kepada masyarakat Mekah dengan sungguh-sungguh, sehinggalah Rasulullah dihalau daripada kota Mekah, dan di Madinah pula Rasulullah berperang dengan musuh dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya Islam menguasai hampir 2/3 dunia dengan Al-Quran. Jadi kata Syekh Al-Maraghi lagi, salafun salih, para salafus salih dahulu, mereka mengambil Al-Quran dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, bukan bitabarruk, bukan semata-mata untuk mengambil berkat daripada Quran, wa taghanni bil Quran, dan bukan dengan berlagu
dengan melagu-lagukan Al-Quran. Maka dengan sebab itulah mereka ambil Quran sungguh-sungguh, mereka amal sungguh-sungguh, mereka sampai sungguh-sungguh, mereka berdakwah sungguh-sungguh, mereka berperang, berjihad bersungguh-sungguh. Kerana itulah kata Syekh Al-Maghari, fasadu jami'al umam, mereka mengatasi dan mengetuai semua umat manusia ketika itu. Dengan apa? Bukan dengan senjata yang canggih, tapi dengan Al-Quran. Cuma caranya ialah akhazu biquwah, belajar sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, amal sungguh-sungguh, sampai sungguh-sungguh, berdakwah sungguh-sungguh, dan kalau perlu berjihad sungguh-sungguh. Dengan itu saja mereka dapat menguasai dunia. Dan sekarang Quran diambil main-main untuk dibaca, untuk diberkat, untuk dikhatam, dan sehingga sekarang kita tak menguasai dunia. Betul kan? Bukan sebab ekonomi kita lemah, bukan sebab senjata kita tak canggih, tak. Sebab kita ambil Quran secara main-main. Ada yang baca tapi tak faham, ada yang faham tapi tak amal, ada yang amal tapi tak sampaikan. Okey? Itu pengajaran penting daripada ayat 145. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat boleh besarkan. Apa sangat ni? Ha? Tekan. Sikit lah. Tak boleh. Okey lah. Okey. Okey. Ayat 146. Kaitan dengan ayat yang lepas. Di hujung ayat lepas, apa Allah cakap? Di hujung ayat lepas. Sa'urikum daral fasiqin, kan? Maknanya aku akan tunjuk pada kamu bagaimana orang-orang yang fasik diazab oleh Allah, sebagaimana kaum Fir'aun, kaum Nabi Saleh, Nabi Hud. Bila tu Allah akan tunjuk. Itu ancaman daripada Allah bila mereka tidak mengambil Al-Quran sungguh-sungguh. Okey? Jadi ayat hari ini Allah nak beritahu bagaimana orang dahulu mempermainkan Al-Quran sehingga mereka akhirnya diazabkan oleh Allah di dunia lagi. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Sa'asrifu, aku akan memalingkan an ayati, dari ayat-ayatku. Apa dia ayat-ayatku? Sahaja. Tak, bila ayat-ayatku, ayat-ayat Allah ada dua bentuk. Pertama, ayat-ayat Al-Quran, ayat dipanggil ayat syar'iyah. Yang kedua ayat kauniyah, iaitu ciptaan Allah, langit, bumi, matahari dan sebagainya. Jadi Allah kata aku akan palingkan ataupun aku akan halang daripada melihat kebesaranku melalui ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat ciptaanku. Siapa ni? Ya, Allah akan halang daripada mereka melihat kebesaran Allah. Allazina yatakabbaruna, orang-orang yang mereka sombong. Sombong di mana ni? Fil ardi, sombong di bumi. Kalau sombong di langit, okey tak?
Boleh tak? Dia terbang lepas tu dia sombong. Tak ada. Memang dibumikan. Sebab tu Luqman nasihatkan, antara nasihat Luqman kepada anaknya, apa dia? Antara nasihat Luqman kepada anaknya banyak dalam surah Luqman. Kuat sikit. Jangan mensyirikkan Allah. Lagi? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan muka kamu daripada orang. Makna antara nasihat utama Luqman pada anaknya, jangan sombong dengan manusia. Bahkan dalam surah Al-Furqan Allah sebut ciri-ciri ibadur rahman. Apa dah? Wala tamshi. Ini dalam surah Al-Luqman kan? Wala tamshi fil ardi maraha. Surah Al-Luqman kan? Antara nasihat Luqman pada anaknya, wala tamshi, jangan kamu berjalan fil ardi, di bumi, maraha, dalam keadaan sombong. Ini antara nasihat penting Luqman kepada anaknya yang masih kecil. Kenapa? Sebab bila ada sikap sombong ni, Allah tak akan bagi dia melihat kebesaran Allah. Penghalang utama mereka kufur kepada Allah, menentang Allah, sebab ada sifat sombong. Al-kibru. 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 Dan kita dah belajar kan, apa makna Al-kibru? Kibru tu sombong, tapi definisi sombong tu apa dia? Macam mana kita nak tahu orang tu sombong ataupun kita ada sifat sombong? Dua kan? Satu, batarul haq. Dia nampak jalan tunduk je, tapi bila cakap Quran, saya tak nak dengar. Sombong. Yang kedua, suka merendah dan menghina orang. Dua sifat tu, maka dia adalah sombong. Yang Nabi kata apa? Penghalang utama manusia masuk syurga, walaupun sombongnya hanya sebesar zarah aja. Ada sikit je, aku lebih baik pada dia, aku lebih kaya, aku lebih pandai, ilmu aku lebih banyak, aku lebih cekap, ingatan aku lebih kuat. Sikit je, walaupun sebesar zarah. Nabi kata la yadkhulu al-jannah, dia tak akan dapat masuk syurga. Tengok, Allah kata aku akan halang. Siapa ni? Orang-orang yang sombong di atas muka bumi bighairi haq, tanpa hak. Mana tanpa hujah, tanpa kebenaran. Maksudnya Allah nak begitu, bila sombong memang tak ada hujah. Bila sombong memang tidak ada hujah, tidak ada alasan. Okey. Maksudnya apa ni? Kalau Allah kata aku akan halang, makna apa? Kalau dia baca Quran pun, dia takkan rasa apa-apa. Tak ada rasa nak tengok makna ke, nak faham ayat ke, tak ada. Sebab apa? Ada halangan. Siapa yang menghalang? Allah. Apa sebab Allah halang? Sombong. Jadi Allah halang, jangan salahkan Allah. Allah halang ada sebab kamu sombong. Ramai tak orang yang tak teringin pun nak baca dan nak faham Al-Quran? Ramai tak? Ramai. Apa sebab? Sombong. Ni sombong yang paling besar, tapi paling ramai tak sedar. Iaitu sombong dengan ayat Allah, sombong dengan kebenaran, sombong dengan Allah. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 110. Cuba tengok. Ayat 110 surah Al-An'am. Bila mula Allah sekat ni ataupun Allah halang? Bila? Cuba kita faham ayat ni. Rasa ayat ni dah berapa kali kita tadabbur. Allah kata, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa nuqallibu
Wa nuqallibu apa dah? Kami balikkan ataupun bolak-balikkan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan-pandangan mata mereka kami bolakkan, kama lam yu'minu, sebagaimana mereka lam yu'minu, tidak beriman. Di sini asalnya ada nun, yu'minuna, ramai yu'minuna. Kenapa? Asalnya yu'minuna ada nun, tapi dihilangkan nun. Kenapa? Ada lam. Lam kan? Lam dia panggil apa? Huruf jazam. Jadi kami balikkan hati mereka dan pandangan mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman dengannya, dengan Allah, awwalu marrah, kali pertama. Wa nazaruhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, meraba-raba. Dia tak jumpa cari kebenaran. Sebab apa? Sebab mereka dalam kesesatan dan sebab mereka sombong. Bila Allah sekat ni, bila dengar kali pertama ni, awal marrah, dengar kali pertama terus dia tolak. Kali kedua Allah sekat. Sebab tak zaman ayat ni pengajaran untuk siapa ni? Semua. Ya, kecuali kita bertobat, kecuali kita buang semula sifat sombong. Itu penghalang dia. Bila kita bertobat, mana kita rendah diri tak? Bila rendah diri, hilang sombong. Bila hilang sombong, Allah bagi balik hidayah. Boleh? Samalah bila kita dapat peluang kali pertama, dapat projek 10 juta kan, kita tolak, tak apa, ada lagi yang lain kan. Biasanya apa? Kali kedua dah tak ada kan. Sebab apa? Sebab kita sombong. Bila dapat, jangan tolak. Itu projek 10 juta. Ini projek apa ni? Berapa bilion ni? Projek syurga ni. Kamu tolak. Okey, tak apa. Lepas ni, balik pada ayat tadi, Allah kata apa? Aku akan halang. Cuba buka surah Al-Isra, ayat 45 dan 46. Al-Isra 45 dan 46. Ni ayat dia ni. Okey. Cuba baca. Wa iza, dan apabila qara'tal Quran, engkau membaca Al-Quran, ja'alna, kami jadikan bainaka, di antara engkau, wa bainal lazina, dan di antara orang yang la yu'minuna bil akhirah, yang tak beriman dengan hari akhirat. Kami jadikan apa? Antara Nabi Muhammad yang sedang baca Quran dengan orang yang tak beriman, Allah jadikan hijaban. Apa hijaban? Hijab, dinding, tirai, mastura, yang tertutup. Ni tirai ni tak boleh selak dah bila Allah tutup. Boleh faham? Allah kata, yang baca Quran ni siapa? Yang baca Quran ni siapa? Rasulullah. Daripada mulut dan hati manusia yang paling bersih, tapi tak mesti masuk pada semua orang. Kalau kamu tak beriman dengan akhirat, walaupun dibaca oleh orang yang paling bersih hatinya, tak akan masuk. Sebab dalam hati kamu ada sombong. Termasuklah tak nak beriman dengan hari akhirat. Okey, ayat 46. Okey. Wa ja'alna,
Dan kami telah jadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Yang mana ni? Hati siapa ni? Yang tak beriman dengan hari akhirat, yang sombong ni. Kami jadikan atas hati mereka pada akinnah. Akinnah. Akinnah pada penutup. Satu penutup. Ayyafqahuhu, daripada mereka yafqahu fiqh, daripada mereka memahaminya. Yang ni balik pada apa? Quran. Mereka tak boleh faham dah. Sebab apa? Di hati mereka ada akinnah. Kenapa? Akinnah tu puncanya daripada apa? Sombong. Ustaz, kenapa dalam ayat ni Allah guna akinnah, dalam ayat lain Allah guna ron? Tak, dia dalam Quran ni Allah pelbagai ke bahasa. Ada ron, ada akinnah, ada waqra. Ada Allah guna perkataan ghisyawah, wa ala absarim ghisyawah. Maksud dia sama, semua penutup. Yang tadi Allah guna apa? Hijab. Okey. Di mana akinnah? Di hati. Kemudian wa fi azanihim, dan di telinga mereka pula ada apa? Waqra. Waqra. Waqra ni terjemah apa ni? Penyumbat. Penyumbat tu juga sebenar dia juga adalah hijab, kan? Bila telinga tersumbat, dia dengar tak? Tak. Wa iza zakarta rabbaka, dan bila engkau wahai Muhammad menyebut Tuhan engkau fil Quran, dalam Al-Quran, wahdahu, mana engkau sebut Allah sahaja, apa sikap mereka? Wallau, mereka berpaling ala adbarihim, berpaling belakang. Makna berpaling belakang tu makna tolak teruslah. Nufura, dalam keadaan mereka lari. Boleh? Kenapa Allah sebut hati dan telinga? Dia, manusia ada alat untuk mendapat ilmu. Satu lagi ada alat untuk proses ilmu. Alat untuk dapat ilmu apa dia? Telinga. Yang kedua, mata. Telinga dengar ayat Quran, mata tengok kebesaran Allah. Dengan kita melihat tu, kadang-kadang kita akan rasa kebesaran Allah. Bila dengar di telinga dan tengok di mata, dia sampai ke hati. Hati akan menentukan. Hati ni raja. Tapi kalau Allah dah, hati pun Allah dah tutup, telinga ada fungsi lagi tak? Tak ada beda. Telinga tak akan masuk apa-apa dah. Bolehkah? Dia, Allah nak bagi tu, ada orang yang menolak Al-Quran dalam keadaan dia tak sedar, kan? Ada orang menolak Quran dalam keadaan dia sedar dan dia benci. Allah gambarkan dia ni betul-betul lari daripada kebenaran. Sebab apa? Dia sangat benci pada kebenaran. Okey. Ada yang dalam keadaan dia tak sedar pun dia menolak. Tapi Allah tak sifatkan dia sebagai lari lah. Tapi tetap dia ada sifat sombong. Sombong. Lebih sombong. Tapi dua-dua sombong. Dua sombong. Jangan rasa ni kurang sikit sombong. Okey lah kan? Nampak tak? Ini benda-benda macam ni kan? Sebab tu ada siapa hantar mesej. Ada seorang ulama dia kata antara benda bid'ah dalam Al-Quran ialah bid'ah ni tahu apa dia? Benda baru. Jadi kata ulama, saya lupa nama tu. Ulama ni kata antara perkara bid'ah dalam bab Al-Quran ialah orang baca Quran tak nak faham. Itu adalah benda yang baru dalam agama. Sebab bila Nabi sampai Al-Quran, semua sahabat nak faham. Semua sahabat bila tak faham akan bertanya. Tak ada seorang sahabat biarkan dalam keadaan tak faham. Bila biarkan dalam keadaan tak faham, itu adalah satu benda yang baru. Faham tak? Sekarang ramai tak baca Quran, tak teringin pun nak faham. Bid'ah.
Jadi jangan duk ingat benda bid'ah ni yang tak sama dengan Nabi saja, tak. Baca Quran tak faham pun benda bid'ah. Sebab tu Allah cela ni, cela. Dalam hati ada akinnah, di telinga ada waqra. Yang ni penutup, yang ni penyumbat, kan? Ingat sampai bila ni? Akinnah. Akinnah. Satu lagi waqra. Kalau ringkasnya ANW. Ingat. Ingat ANW. Jangan beli sebab dia boleh menghalang kita daripada faham Al-Quran. Cuba buka surah Okey, mungkin timbul soalan, kenapa Allah tutup? Sebab apa? Jawapannya sebab apa tadi? Sebab sombong. Sebab tak beriman dengan akhirat, kan? Dan dikuatkan dengan surah As-Saff ayat 5. Cuba buka surah As-Saff ayat 5. Okey. Wa iz qala Musa, cuba terjemah. Dan is apa dia? Ingatlah ketika mana qala Musa, telah berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaum aku, lima tu'zunani, kenapa engkau menyakiti aku? Apa pengajarannya? Musa bercakap dengan siapa ni? Bukan musuh dia, bukan Firaun, bukan kaum Firaun, kaum dia sendiri. Apa Musa kata pada kaum dia? Kenapa kamu sakiti aku? Sedangkan Musa ni ialah seorang Nabi, dan yang menyakitinya siapa? Kaum dia. Kalau musuh dia menyakiti Nabi, okey. Tapi sekarang yang menyakiti Nabi Musa ialah, sampai tahap Musa bertanya, kenapa engkau sakiti aku? Apa ya salah aku, kan? Kemudian kata Musa, waqad ta'lamuna, sedangkan kamu tahu, anni Rasulullah, kamu tahu aku ni memang Rasulullah, dah banyak bukti, dan kerja Rasulullah apa dah? Nak selamatkan kaum dia, nak bawa kebaikan, kenapa masih sakiti aku? Kemudian falamma zaghu, maka tatkala zaghu, mereka berpaling, kaum Nabi Musa berpaling, azaghallah, Allah palingkan hati-hati mereka. Jadi kalau saya tanya, kenapa Allah halang sebahagian manusia daripada mendapat hidayat? Sebab apa? Kalau ikut ayat tadi, sebab mereka sombong, kan? Kalau ikut ayat ni, manakala mereka telah berpaling, baru Allah palingkan. Jadi Allah paling sebab mereka yang pilih untuk berpaling. Allah tak zalim. Kemudian Allah kata, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan beri hidayat sama sekali pada kaum yang fasik. Soalan, kenapa Allah tak bagi hidayat pada kaum Nabi Musa? Jawapannya, sebab mereka, mana kalau mereka nak hidayat balik, apa prosesnya? Taubat je. Hilang sifat fasik, dapatlah hidayat. Sebab Allah hanya tak bagi hidayat pada puak-puak ni je. Betul? Jadi kalau Nabi Musa disakiti oleh kaum dia, kalau kita berdakwah, orang sakiti kita, jangan mengadu pada ustaz. Mengadu pada ustaz. Mengadu kepada Allah. Balik pada ayat tadi.
Okey. Kemudian setelah Allah beritahu kenapa dihalang sebahagian manusia daripada melihat kebesaran Allah. Saya nak jelaskan lagi. Bila Allah halang dia daripada melihat kebesaran Allah, ada dua kebesaran Allah kan, tanda kebesaran Allah. Satu Quran. Yang kedua ciptaan Allah. Kauniyah. Jangan sebut Korea, ha? Kauniyah. Ini yang kedua. Yang satu syar'iyah. Okey, bila Allah halang hatinya daripada melihat kebesaran Allah dari segi syar'iyah, apa maksud? Bila dia baca Quran, satu, dia tak nak baca langsung. Mana Allah halang itu. Yang kedua, dia baca tapi tak nak faham. Dia betul tajwid je. Lepas tu target dia nak khatam. Itu Allah halang tu. Ataupun yang ketiga, dia dah faham dah macam orang Arab. Ada tak? Ramai tak orang Arab yang faham Al-Quran? Abu Jahal pun faham. Tapi Allah halang juga. Maksud apa tu? Halang daripada beramal. Halang daripada beriman kepada Allah. Ya memang niat lah. Dia sebenarnya orang yang sombong ni sebab apa dia sombong? Biasa ayat ni asalnya turun pada orang musyrikin Mekah. Kenapa dia sombong? Bila Nabi ajak beriman, kenapa dia sombong? Pertama, dia pembesar Mekah. Nabi Muhammad ni orang biasa. Anak yatim pula, orang miskin kan. Yang Nabi dakwah kepada siapa? Pemimpin. Bila pemimpin, dia rasa apa? Aku pemimpin, takkan kamu orang bawah nak mengajak aku? Sebab jawatan, sebab kuasa. Okey. Dan saya nak bagi tu sebab-sebab menjadikan manusia sombong. Antaranya ialah kuasa, harta, umur. Kan pembesar Mekah ramai yang lebih tua daripada Nabi Muhammad. Itu pun satu sebab sombong. Kamu ni budak lagi nak ajak aku kan? Itu sombong. Dan kadang-kadang juga sebabkan ilmu. Orang yang belajar lebih banyak daripada kita, tapi tak belajar Quran. Kita baru 3 hari. Dia kata kamu baru 3 hari. Itu sombong juga. Kadang-kadang sebab apa? Kita miskin, dia kaya. Kamu nak ajak aku, kamu belajar bukan kaya pun. Aku tak belajar, aku kaya. Sombong juga. Macam mana terangkan? Terang macam saya terangkan. Boleh? Saya nak cerita apa lagi? Apa dia? Tak, sekarang bila kita terangkan, tujuan kita terangkan untuk apa? Untuk supaya tidak ada konflik ataupun supaya lepas tanggungjawab kita. Dan Nabi bila sampai pada orang musyrikin, berlaku tak masalah? Berlaku tak pertengkaran? Berlaku tak perpecahan? Itu biasalah. Bila kita sampai kebenaran, orang tak terima, bertembunglah. Ya bertembung sebab dia tak terima kebenaran. Kalau semua terima, bersatulah. Dan kalau semua terima, semua bersatu, semua beriman, tak adalah neraka. Allah buat satu je, surga je. Betul? Jadi bila kita berdakwah, menyampaikan, jangan mindset kita nak supaya semua okey je. Jangan. Kalau takut pada umat, jangan berumah di tepi pantai. Hadis sahih Melayu. Okey. Kemudian Allah sebut sifat lebih detail lah tentang orang yang sombong. Apa sifat mereka? Wa'in dan sekiranya yarau.
Mereka ni orang yang sombong tadi. Melihat. Allah nak detailkan lagi. Kulla ayah. Setiap ayat. Setiap ayat. Ayat apa tadi? Lagi? Setiap ayat. Kalau tengok ciptaan Allah, yang Allah tutup hati ni sebab sombong, dia tengok langit, tak rasa apa-apa. Tengok tasik biru, tak rasa apa-apa. Dia pergi ke Jepun, tengok taman-taman, macam-macam warna. Tak rasa kebesaran Allah. Yang dia rasa apa dah? Puas tengok pokok-pokok, bunga-bunga yang puas je. Tapi langsung dia tak rasa, mana Allah dah tutup hati dia. Sebab tu orang beriman, Allah suruh tengok apa? Kalau orang Mekah kan? Ayat ini turun asalnya kepada orang Mekah. Orang Mekah ada apa? Ada taman-taman yang indah. Ada air terjun. Ada sungai. Ada laut. Tak ada lah kat Mekah ni. Ayat turun kamu bukan tepi laut. Sebab tu Allah suruh tengok apa? Afala yanzuru ilal ibil. Cuba perhati unta depan mata kamu. Perhati ayat Allah. Perhati kaifa khuliqat. Bagaimana Allah cipta unta tu. Itu melihat kebesaran Allah. Tapi kita bila pergi Mekah, kita tengok tak unta? Tengok. Bila tengok fikir apa? Berapa harga? Lepas tu berapa minit naik kan? Kita fikir tak bagaimana Allah cipta unta? Betul kan? Betul ke tak? Kita termasuk tak orang yang Allah halang daripada melihat kebesaran Allah pada ciptaannya? Termasuk tak? Baguslah mengaku. Kemudian Allah tengok apa lagi? Allah suruh apa? Wa ila samai. Tengoklah pada langit. Kaifa rufi'at. Bagaimana Allah tinggikan langit tanpa tiap. Perhatilah kehebatan Allah. Tapi bila kita tengok langit, kita tengok, apa respon kita? Nak hujan yang angkat kain? Itu je. Betul kan? Tak ada. Ya Allah hebatnya. Bahkan surah Al-Mulk Allah suruh tengok berapa kali langit. Tengok berkali-kali. Ada tak retak? Ada tak sengit kan? Kita kalau tengok bumbung rumah kita, retak ni terus call kan? Tapi tengok langit yang jauh lebih hebat, tak rasa apa-apa. Kadang-kadang kita tengok bangunan ciptaan manusia yang hebat, ada 100 tingkat. Macam di Burj Khalifah kan. Sewa pula satu malam kadang-kadang sampai 10,000. Kita kagum, pergi ke sana. Tapi tengok langit lagi hebat, tak rasa apa-apa. Betul kan? Mana hati kita ada apa tu? Ada ron, ada akinah. Apa lagi Allah kata? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok pada gunung, bagaimana Allah pasak sampai ke dalam, sampai bumi tak bergoyang sebab gunung tu. Dan wa ilal ardi kaifa. Tengok pada bumi, bagaimana Allah hamparkan, bentangkan. Perhati. Dan Allah kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsiru. Tengok pada diri kamu ni. Perhati pada ciptaan Allah dalam diri kamu. Kehebatan Allah. Tengok mata, tengok mulut, tengok gigi. Kan? Tengok misai, tengok janggut. Tengok jari. Tengok tapak tangan lembut. Tengok tapak kaki keras. Kenapa? Kenapa jari panjang, jari tangan panjang, jari kaki pendek? Pernah tak berfikir? Pernah tak? Kenapa? Memang ciptaan Allah. Tapi yang paling hebat kalau kita belajar dalam sains, kita punya sel-sel darah, sel kita itu yang lagi menunjukkan kehebatan. Itu baru belajar sains. Kalau tak belajar sains tak tahulah. Tapi para sahabat belajar sains tak? Tak. Tapi mereka lah yang paling kenal Allah. Okey. Jadi Allah sebut, sekiranya mereka melihat setiap ayat Allah. Siapa ni orang yang sombong? La yu'minu. Mereka tidak beriman. Sebab apa? Sebab hati mereka dah ada hijab. Macam tikus tengok besi. Tengok kucing okey. Tikus dia terdebu kalau tengok.
Bila tengok setiap ayat syar'iyah ke kauniyah, la yu'minu biha, dengannya. Wa in, dan sekiranya yarau, mereka melihat sabil ar-rusyd, jalan ar-rusydi, lawan dia al-ghayy. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi kalau ar-rusydu hidayat, al-ghayy lawan dia sesat. Okey, yang kedua, orang yang sombong ni bila melihat jalan hidayat, jalan petunjuk, la yattakhizuhu sabila, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan. Kan? Orang cerita pasal Quran, cerita pasal hadis, dia tak ambil. Tapi orang cerita pasal cerita-cerita yang lawak, kan, yang menggembirakan, menghiburkan hati, dia ambil. Yang ketiga, wa in yarau, dan sekiranya mereka melihat sabil al-ghayy, lawan ar-rusyd, jalan kesesatan ataupun jalan hawa nafsu, yattakhizuhu, mereka mengambilnya sebagai jalan. Yang penting selari dengan nafsu, tak ada dalil tak penting, kan? Kemudian Allah simpulkan, zalika, demikian itu, bi'annahu, bahawa sesungguhnya mereka kazzabu, mendustakan ayatina, ayat-ayat kami. Mereka mendustakan ayat kami. Ayat ni sama juga, iaitu ayat syar'iyah dengan, kalau mendustakan ayat syar'iyah iaitu ayat Quran, kita boleh faham. Dia tolak, kan? Kami tak nak beriman. Tapi kalau mendustakan ayat kauniyah, ciptaan Allah, macam mana? Macam mana dia mendustakan ayat kauniyah? Ya? Tak, itu beriman. Beriman dengan ayat kauniyah. Dia kata ini semua ciptaan Allah, itu beriman, bukan berdusta. Macam mana? Pertama dia kata alam ni bukan dicipta oleh Allah. Itu mendustakan. Terjadi secara semula jadi. Yang kedua, dia kata Allah menciptakan tapi ada syarikun, raka kongsi, juga mendustakan. Allah bukan cipta sorang-sorang. Ataupun yang ketiga, dia kata Allah menciptakan, betul, tapi ada penolong. Tadi raka kongsi, mana dua-dua Tuhan. Ini bukan Tuhan tapi ada penolong. Allah berhajat pada penolong. Itu juga mendustakan. Dan termasuklah bila berlaku apa-apa, banjir besar ke, ribut taufan ke, dia kata apa? Ini semula jadi. Dia mendustakan ayat kauniyah. Ya, termasuklah tu. Tidak ada satu pun yang berlaku di atas muka bumi melainkan dengan izin Allah. Walaupun daripada sebesar-besar mana sampai yang sekecil mana, semua tak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Dia kurang macam kata macam mana tu?
Dia mempermainkan ayat Allah lah tu. Tapi mempermainkan ayat Allah ada dua. Satu dalam keadaan dia tak sedar, dia jahil. Mungkin dia dimaafkan. Yang kedua dalam keadaan dia sedar, tapi dia sengaja permainkan. Ini yang sombong. Sebab tu orang menolak kebenaran ada dua sebab utama. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fatihah kan. Satu, waladhdallin, orang yang sesat. Orang yang sesat ni puncanya apa? Tak. Jahil. Bila sesat jalan, bila jahil tentang jalan, dia akan sesat lah. Yang kedua, al-maghdubi alaihim, Allah murka pada mereka. Ini apa punca? Bukan jahil. Dia tahu kebenaran, tapi dia tolak. Ini dipanggil sebab sombong. Jadi kebanyakan orang musyrikin Mekah, bahkan Fir'aun, dia tahu tak kebenaran? Dia yakin tak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan dibawa oleh Nabi Muhammad? Yakin tak? Ataupun dia syak, ragu-ragu? Yakin. Tapi dia tolak. Mana dia tolak sebab jahil ke sebab sombong? Ada dalil tak? Mereka yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada dalil? Sedangnya? Oh, masa dia nak mati. Tak, dalil sebelum tu ada tak? Mas, ayat apa? Yalah, surah apa, ayat apa? Itu ayat pelajar tu. Bukan surah An-Namlu. Surah An-Namlu. Ayat apa? 14. Okey. Ini kisah Musa dengan Fir'aun. Allah kata apa? Wajahadu biha. Mereka jahadu mana ingkar. Dengannya, iaitu dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi wastayqanatha anfusuhum. Cuba tengok terjemahan. Dia terjemah apa? Istayqanatha daripada yakin. Mereka ingkar, tapi anfusuhum, hati mereka cukup yakin. Ini sombong. Cukup yakin yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benar. Sebab tu bila nak tenggelam, dia beriman tak dengan Tuhan Nabi Musa dan Harun? Beriman. Makna hati dia yakin. Tapi tolak sebab sombong. Dan sebab sombong telah Allah tak bagi dia peluang bertobat sampai kesudah. Sebab sombong. Dan dia sombong tu secara zulman. Zalim, apa maksud dia? Dengan kesombongannya, dia zalim pada hak. Hak dia terhadap Allah, hak dia terhadap Nabi Musa, hak dia terhadap rakyatnya, dia berlaku zalim. Dengan sebab kesombongan. Dan wa'uluwan. Dan uluwan disebabkan sombong. Dia rasa tinggi. Sebab itulah Fir'aun dengan tukang sihir sama-sama kafir, sama-sama syirik, dan sama-sama tengok mukjizat Nabi Musa di tempat yang sama, waktu yang sama, mukjizat yang sama. Kan? Tapi tukang sihir beriman tak? Fir'aun beriman tak? Apa sebab? Sombong. Tukang sihir kenapa tak sombong? Ada ilmu satu. Yang kedua, dia tak ada jawatan. Dia tak ada jawatan. Betul tak? Sebab itulah ambil pengajaran. Jangan berebut untuk menjadi calon pilihan raya. Takut apa? Bila ada jawatan, takut ada sifat sombong. Berhati-hati dalam pilihan raya. Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 211. Okey. Cuba tengok. Allah kata apa? Sal.
Sal ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bukan ringkasan daripada nama Salma. Sal, tanyalah. Daripada sa'ala yas'alu is'al. Tapi dia ringkaskan jadi sal. Tanyalah. Allah perintah pada siapa ni? Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tanyalah. Tanya siapa? Bani Israel. Bani Israel yang ada di zaman Musa ke zaman Nabi Muhammad? Yang zaman Nabi Muhammad ada tak Bani Israel di Madinah? Ada Yahudi ke Nasrani? Nasrani ada ke tak ada? Dia boleh kata semua Yahudi lah. Nasrani biasa duduk di Najran. Okey, tanya Bani Israel itu. Kam apa dia? Berapa banyak? Atainahum, kami telah beri kepada mereka min ayatin, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi berpuluh, beratus. Cuba tanya mereka. Berapa banyak dah kami bagi pada mereka tanda kebesaran, dan tanda kebesaran Allah pula bayyinah, jelas. Dan wa man yubaddil, siapa yang menukar nikmat Allah, nikmat Allah. Tak terjemah tu. Saya kata nikmat Allah, terjemah nikmat Allah, bukan terjemah tu. Dua-dua bahasa Arab tu. Cuba terjemah bahasa Melayu. Pemberian ataupun anugerah. Maknanya banyak tak bahasa Quran dah jadi bahasa Melayu. Tapi tak faham juga baca. Siapa yang menukar nikmat Allah, min, dari, ba'di, selepas, maja'athu, apa yang telah datang kepadanya. Apa yang datang? Ayatin bayyinah. Ayat bayyinah dah datang padanya, tapi dia tukar nikmat Allah tu. Maka Allah bagi ancaman, fa innallah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, tunggulah, balasan Allah sangat keras. Okey, saya nak tanya, kenapa Allah sebut di sini nikmat, nikmatullah? Apa maksud nikmatullah dalam ayat ni? Jadi nikmat Allah balik pada ayat. Betul ke? Betul? Kita kalau tanya apa yang awak dapat daripada nikmat Allah, kita akan jawab apa? Kalau tanya nikmat lah, harta lagi, anak, sihat, jawatan, betul? Kekayaan. Pernah tak kita sebut berapa kamu dapat nikmat? Setakat ni surah Baqarah dah habis, surah Ali Imran dah habis. Pernah jawab macam tu? Pernah jawab tak? Kenapa tak jawab? Sebab kita tak rasa faham ayat Allah adalah nikmat. Betul tak? Allah nak betulkan cara kita berfikir. Nikmat yang paling besar ialah apa dia? Bukan sihat, bukan harta, bukan pangkat, bukan anak. Tapi bila kita dapat kenal pencipta kita, pencipta anak, pemberi rezeki, itu nikmat paling besar. Boleh faham? Sebab tu daripada ayat Allah tukar kepada perkataan nikmat. Bila kamu tolak ayat Allah, sebenarnya kamu tolak nikmat Allah. Betul tak? Sebab tu orang yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad. Dan siapa manusia yang paling banyak yang Allah bagi nikmat padanya? Nabi Muhammad. Sebab dia paling banyak, paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak satu ayat yang Nabi tak faham maksudnya? Tak ada. Sebab tu Nabi tak heran dengan dunia ni. Sebab Allah sebut satu persatu nilai dunia dalam Quran. Nabi dah kenal. Yang Nabi kejar ialah akhirat. Jadi siapa yang menukar nikmat Allah? Apa maksud menukar? Kufur. Allah dah bagi tanda-tanda kebesaran Allah, tapi dia tolak. Tolak tu makna menukar. Itu nikmat. Lawan nikmat apa dah? Nikmat kita wajib bersyukur. Lawan syukur apa dah? Kufur. Maksudnya siapa tolak tanda kebesaran Allah, sebenarnya dia kufur kepada Allah. Kufur kepada nikmat tu, iaitu ayat Allah.
Ramai tak orang kufur dengan ayat-ayat Allah? Atau dengan kata lain, ramai tak yang kufur dengan nikmat Allah yang begitu banyak dalam Al-Quran? Ramai tak? Ramai. Okey. Kita balik pada ayat kita. Wa kanu, dan adalah mereka anha terhadapnya ghafilin. Ghafilin, lupa ataupun lalai. Apa maksud lupa? Lupa nak baca, lupa nak tadabbur, lupa nak amal, lupa nak sampaikan. Kebanyakan manusia ni, kalau bab dunia, ingatan dia sangat kuat. Tapi kalau bab ayat-ayat Allah, ingatannya sangat lemah. Betul? Okey, daripada ayat 146 ni, Allah cakap apa? Apa yang Allah nak beritahu? Allah halang, Allah sekat hati-hati orang yang sombong. Daripada apa? Memahami ayat-ayat Allah, sama ada ayat syariah ataupun ayat. Apa sebabnya? Sombong. Okey. Tapi di akhirnya Allah kata apa? Zalika, demikian itu sebab mereka mendustakan ayat Allah. Ada sebab yang kedua, iaitu mendustakan. Jadi ahli tafsir mengatakan sebab utama mereka dusta, bila dusta membawa kepada sombong. Mula-mula dusta ayat Allah, kemudian sombong. Hasilnya apa? Hati tertutup, akinah. Ya, Allah akan buka pintu taubat kan. Bahkan yang kita pernah dengar Abu Sufyan, nama Abu Sufyan. Pernah dengar kan? Bila dia masuk Islam? Bila dia masuk Islam? Masa buka kota Mekah. Tahun berapa kota Mekah dibuka? Tak. 1557. 8 Hijrah. 8 Hijrah. Maknanya selama 13 tahun, selama Nabi di Mekah, dia menentang. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, dia pergi berperang. Ketua Panglima Perang Tentera Quraisy. 8 tahun. Di Mekah 13 tahun. 21 tahun dia menentang. Tapi akhirnya Allah buka kat pintu hati. Ya. Allah tu Maha Penyayang. Dosa besar macam mana kalau bertaubat? Bila bertaubat sebenarnya dia dah hilang sifat sombong dah. Dia merendah diri, hilang. Hilang penghalangnya. Tak, harta yang dia guna untuk menentang Islam tak jadi pahala lah. Dia orang kafir kalau masuk Islam, semua amal kebaikannya masa dia kafir akan menjadi pahala. Amal kebaikan. Yang menentang Islam bukan amal kebaikan. Contohlah Cina masa dia kafir, dia buat hospital 10 juta. Masa dia kafir tak ada nilai 1 sen pun. Bila dia masuk Islam, 10 juta jadi pahala. Kalau dia infak untuk buat masjid kan, 1 juta masa kafir. Lepas tu dia masuk Islam, 1 juta jadi pahala. Okey. Orang Islam pula sedekah 10 juta buat masjid, tapi heboh satu Malaysia, 1 sen pun tak ada pahala. Okey. Kemudian wallazina, dan orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan bi ayatina, dengan ni jenayah paling besar ni, ramai tak sedar, iaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, waliqa'il akhirah, dan pertemuan di akhirat.
Apa maksud dia? Dia tak percaya akhirat. Jadi dusta ayat Allah satu bab. Yang kedua, tak beriman dengan hari akhirat. Ini jenayah besar ni. Kita beriman tak dengan hari akhirat? Dah bersedia tak untuk akhirat? Tak beriman itu. Dalam proses. Dalam proses. Sejak bila tu proses tu? Jadi Ustaz, kiranya orang yang tahu, kata yang tahu, yang dia acknowledge hari kiamat tapi dia masih tak mengamalkan, kiranya termasuk pada orang yang sombong dan sombong. Dia tahu tapi tak beramal. Sombonglah. Dia kalau ada CJ, layak untuk bekerja, boleh jawatan besar tapi tak ada bekerja, bodoh sombong tak? Itu bukan sombong saja, bodoh lah. Betul kan? Itu untuk dapat dunia pun bodoh sombong. Ini untuk dapat apa? Lagi bodoh sombong. Ustaz, sombong ke lemah Ustaz? Sombong kadang-kadang kuat iman tu. Rasa lemah. Tak kuat iman. Kita tahu tak? Tak. Kita tahu tak? Kita tahu lemah iman, tapi kita tahu tak cara nak kuatkan iman? Apa dia caranya? Tak tahu. Sebab itulah sentiasa lemah. Apa cara nak kuatkan iman? Kan Allah kata innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Orang yang benar-benar beriman bila dia sebut nama Allah gemetar, dan bila dibaca ya Allah dia faham, iman dia meningkat. Makna apa tu? Kalau iman lemah, kena sentiasa tadabbur Al-Quran. Jangan hari Isnin sahaja. Macam mana semula? Tak clear. Yang mendustakan. Dia Mother Teresa. Kenal ke Mother Teresa? Dia bantu orang tak? Dia bantu kat mana? Kat Malaysia ke satu dunia? Tapi adakah amalan dia dikira haba'an mansura? Sebab dia mensyirikkan Allah. Dan Nabi kata al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Perbezaan antara kita orang beriman dengan orang kafir dan syirik, tinggal solat. Bila tinggal solat, soalan pertama akan disoalkan solat kan. Kemudian Nabi kata kalau solatnya sempurna, yang lain semua ikut baik. Betul. Kalau solatnya tak betul, ini solat tak betul, bukan tak solat. Kalau tak solat, okey, confirm. Ini Nabi kata solat, tapi solat tak sempurna, amalan lain semua jadi tak elok. Boleh faham? Asalnya solat. Okey. Jadi Ustaz, lagi satu, sebab dia orang yang sombong kan, aku kata sombong. Jadi kan dia kan forever lah sombong, dia kufur. Jadi macam mana dia nak bertaubat? Macam tu sebab dia dah sombong, dia tak akan bertaubat. Jadi kalau peringatan pun sentiasa diberikan kepada orang itu, tapi dia masih Tak, dia macam ni. Dia sebab itulah saya dah sebut berapa banyak kali, bila ahli neraka masuk neraka, dia mengaku dia bukan salahkan orang, dia salahkan diri dia. Apa yang dia salahkan? Aku tak berfikir. Jadi kalau orang yang sombong tu, dari semasa ke semasa dia berfikir, aku kenapa sombong sangat ni? Sampai bila aku nak sombong? Itu daripada situ Allah kebuka pintu hatinya. Kalau akal dia semakin waras lah, semakin tua semakin waras kan. Tapi kalau dia tak nak berfikir, asyik dengan jawatan dia, kekayaan, susah. Okey. Kemudian Allah kata, siapa yang mendustakan ayat kami dan mendustakan akhirat, habitat, sia a'maluhum, amalan-amalan mereka.
Apa makna sia-sia? Inilah ni yang soalan tadi kan. Ada dua je. Ada ataupun salah satu. Dia tak mendustakan ayat Allah. Yang kedua, dia mengkufur kepada hari akhirat. Semua amalan dia daripada A sampai Z, walaupun dia sedekah setiap hari 1 juta, walaupun dia buat umrah setiap bulan, walaupun dia buat haji setiap tahun, tapi dia tak percaya pada akhirat, semua amalan dia sia-sia. Orang munafik solat tak? Berjihad tak? Bersedekah, tapi amalannya sia-sia. Sebab apa? Orang munafik tak percaya pada akhirat. Orang munafik mendustakan ayat Allah. Betul, saya nak ingatkan, siapa yang suka buat baik, tolonglah tadabbur Al-Quran. Bila kamu asyik buat baik sampai lupa nak tadabbur, ada unsur-unsur kamu mendustakan ayat Allah. Betul tak? Kalau ayat Allah tu baik, kenapa tak usaha nak faham? Betul tak? Kemudian hal yujzauna, tidaklah yujzauna, mereka diberi balasan illa kecuali ma kanu ya'malun, apa yang adalah mereka lakukan. Apa maksud ayat ni? Bila Allah kata siapa yang dusta ayat kami dan dusta hari akhirat, semua amalan sia-sia. Mungkin kata ya Allah, takkanlah semua tak ada guna kan? Penat letih dia buat kerja. Allah pun jawab, semua balasan berdasarkan apa yang dia buat. Allah tak zalim. Kamu buat tak ikhlas, maka itulah balasannya. Kalau kamu buat baik kemudian ikhlas, balasannya amalan kamu akan diberi balasan walaupun sebesar zarrah. Allah tak zalim kan? Kita boleh terima tak kalau orang buat baik pada kita tak ikhlas? Boleh terima tak kalau kita tahu dia tak ikhlas? Kita tak boleh terima walaupun kebaikannya besar. Sebab hati ni nak daripada keikhlasan. Kalau tak ikhlas, itu kita, kalau Allah lagilah tak boleh terima kalau hamba yang dia cipta tapi buat main-main. Boleh? Jadi takutlah amalan kita sia-sia. Kita pada awalnya dah beriman dengan ayat Allah, beriman dengan hari akhirat, tapi ada kemungkinan tak amalan kita juga akhirnya sia-sia. Ada tak? Macam mana? Allah kata ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, ini orang beriman ni, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu ataupun pahala amalan kamu dengan alman, ungkit, dan menyakiti orang yang kita bantu. Sia-sia semua walaupun kamu orang beriman. 1 juta kan kita sedekah buat masjid, lepas tu sebut, lepas tu menyakitkan hati orang. AJK masjid kan, kamu jaga baik-baik, ini masjid aku derma ni. Okey, boleh ha? Ada rasa apa-apa tak kita tadabbur 2 ayat? Bukan 2 ayat, banyak ayat gini kan. Ada rasa apa-apa? Dah meningkat tak iman? Meningkat tak? Jangan syok sendiri ya. Okey, saya nak baca satu hadis daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Hadis yang ke-218, muka surat 139. Muka surat 139. Qala al-musannif rahimahullah, wa anna Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya
Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia saling bermegah dengan masjid. Bermegah dengan masjid maksud apa dah? Masing-masing bangga dengan masjid dia. Masjid saya lagi besar, masjid saya lagi canggih, masjid saya lagi mahal. Itu apa tu? Tanda-tanda kiamat dekat tu. Dan berlaku tak sekarang? Berlaku. Yang ni masjid bangga dengan apa? Masjid saya masjid besi. Yang tu pula masjid saya masjid kristal. Itu tanda-tanda kiamat. Bila tanda kiamat sebenar itu tak bagus. Tak bagus. Sebab tu di zaman Nabi, masjid Nabi dengan apa? Pelepah tamar. Ada kapek tak? Tapi jemaah penuh tak? Penuh. Sentiasa penuh. Walaupun lantainya tanah, bumbunya pelepah tamar, dindingnya batang kurma. Tapi makmur. Semua hidup berkasih sayang. Sekarang masjid mewah kan? Besar. Tapi tengok saf. Ada kita pergi masjid di satu negeri. Pasir Berdengung. Ya Allah besarnya. Tapi sebut pun tak apa. Kita pergi Kuantan, Masjid UAE. Besar. Tapi jemaah satu sah pun tak penuh. Jadi maksud di sini apa ni? Jangan berbangga dengan masjid sampai masjid sebenarnya tak hidup pun. Dan masjid tak menjadi pusat ilmu yang menyatukan umat Islam. Kadang-kadang menjadi pusat untuk pecah belahkan. Ustaz ni cakap sampai menimbulkan kebencian pada orang lain. Tak ada pusat untuk menimbulkan kasih sayang, berukhuwah dan sebagainya. Sebab apa? Duk fokus pada apa? Pembangunan, binaan, hiasan. Sampai tahap berlaku tak pembaziran. Berlaku. Okey, pengajaran daripada hadis ni, pertama, larangan membina masjid dengan tujuan bermegah-megah. Yang kedua, membina masjid dengan tujuan bermegah-megah adalah salah satu tanda hampirnya kiamat. Yang ketiga, hari kiamat adalah satu perkara yang benar dan pasti akan berlaku. Yang keempat, hari kiamat tidak akan berlaku sehingga berlaku perkara yang menunjukkan hampir kiamat yang dipanggil tanda-tanda kiamat. Jadi kiamat akan berlaku, tapi mesti ada tanda-tanda sekarang tanda-tanda dah banyak. Okey, cukup ah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni. Kelas bahasa Arab insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم